Hai, happy Sabat all. So, hari ini adalah Sabat yang ke-12. So, kita masih berada dalam siri khutbah kita tentang penata layanan. So, pada hari ini sebelum kita memulakan acara khutbah kita akan dipimpin doa pembuka oleh Brother John. Setelah itu, kita akan mendengar lagu rohani yang akan disampaikan oleh EY Kluang BM dengan tajuk lagunya Pelangi Kasih. Dan kemudian kita juga akan mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Sister Kendall Chiu yang bertajuk Memberi dengan Sukacita. Hai, selamat sahabat semua. Terima kasih kerana mengikuti kami dalam sahabat yang lain. Sekarang mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu. 6 hari yang lalu Engkau berikan kami kecukupan, keselamatan dan juga kesehatan. Dan pada sahabat ini sekali lagi kami kita ke hadapan-Mu untuk memuji nama-Mu dan menyembah-Mu. Tuhan, kami mohon keampunan dosa segala apa yang telah kami lakukan, yang sadar dan tak sadar. Tuhan, kami juga memohon Roh Kudus-Mu tetap bersama kami dalam sabat ini. Semoga apa yang kami dengar dan perbincangkan dalam khotbah ini, semoga Ia memberikan kami keberkatan dan segala yang kami dengar memberikan kami pelajaran. Tuhan, berkati pembicara kami, yaitu Sis Kendall, berikan dia kebijaksanaan dari surga. Semoga apa yang dibicarakan mengikut yang Engkau kehendaki, Tuhan. Tuhan, kami mohon juga Kau memberkati rekan-rekan kami yang di luar sana yang menghadapi kesusahan ataupun dalam kesakitan, sembuhkan mereka dari segi fisikal dan juga mental. Tuhan, kami mohon Engkau terus memberi kami kekuatan menghadapi rintangan sekarang ini dan juga hari-hari yang mendatang. Dengan Tuhan, kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Sahabat, kami akan menyanyikan sebuah lagu yang bertajuk Pelangi Kasih. Pelangi Kasih. So, ya. Terima kasih. Apa yang kau alami
Selamat sahabat sekalian. So really praise God for this opportunity to get to give a sermon. So let's pray first. Dearest Heavenly Father, I thank you for this blessing, this privilege, Lord, to be able to preach for Klang SDABM. Tapi sekarang Tuhan, I pray that you please give me a Holy Spirit and empty me of self. And I just pray, Lord, that you please teach me to share the words that you've taught me, that we may all learn to be good stewards of yours and to have the ability to experience, Lord, the joy of giving. Please be our teacher through your Holy Spirit. Thank you so much. In Jesus' name we pray and ask. Amen. Okay. So hari ini pertama kalilah saya bagi khotbah dan pertama kali juga khotbah dalam bahasa Melayu. So start lah. So selamat Sabbath dan tajuk hari ini adalah kegembiraan memberi. So kalau kami baca dalam Alkitab, Yesus memang menunjukkanlah contoh yang terbaik sekali dalam memberikan barang-barang, memberikan sendiri kepada orang lain. So kalau kami baca dalam Kisah-Kisah Rasul chapter 20 verse 35 melalui Paulus, dia katakan, ingatlah akan kata-kata Yesus, lebih berbahagia memberi daripada menerima. So kalau kami nampak sifat-sifat manusia hari ini, memang natural lah kami mempunyai sifat yang berdosa. Kami nak menerima daripada memberi. Kami nak simpan yang terbaik untuk sendiri daripada nak mengedarkan barang tu. Kami nak mencengkamkan sesuatu yang baik daripada melepaskan kepada orang lain kalau ia memberkatai orang lain juga. So Yesus pernah kata melalui pengalamannya dengan orang lelaki yang kaya, lelaki itu tidak sampai hati nak menjualkan kesemua hartanya untuk tujuan mengikuti Yesus. Yesus lagi katakan, lebih mudah bagi seekor unta memasuki jarum lubang daripada orang kaya menikmati perintah Allah. Tetapi ada sesuatu harapan lah, walaupun Yesus bagikan contoh bahawa kalau seseorang nak give upkan kekayaannya, dia bagi harapan yang dicatatkan dalam Markus chapter 10 verse 27. Hal ini, iaitu cinta kepada dunia dan perubahan hati, itu memang mustahil bagi manusia. Tetapi Yesus katakan, tetapi tidak mustahil bagi Allah, kerana Allah dapat melakukan segala perkara. Maksudnya Tuhan dapat mengubahkan hati kita yang berdosa. So, kalau kami memberikan persoalan kepada diri sendiri, apakah kekayaan dunia yang kami tidak sanggup memberikan kepada Tuhan? Kerja kami, pelajaran kami, masa kami, wang ekstra kami, dan selain itu aktiviti-aktiviti yang lain lah yang akan menjejaskan masa kita dengan Tuhan. So, apakah perkara itu untuk kamu? So dalam khotbah hari ini, kami akan belajar dan fokus bagaimana Yesus dapat menukarkan hati yang pentingkan diri sendiri itu, yang tamak, berdosa, kepada hati yang Tuhan kami mempunyai, iaitu hati yang suci, hati yang besar, hati dan gembira untuk memberi. So kalau fokus kami lah adalah cerita Yesus dengan Zacchaeus. So teks utama kami hari ini adalah dalam Lukas chapter 19 verse 8. So Lukas chapter 19 verse 8. Saya akan bacakan. Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Yesus, Guru, saya akan berdermakan separuh daripada harta saya kepada orang miskin. Sesiapa sahaja yang pernah saya tipu, saya akan bayar kembali 4 kali ganda. So, apakah yang telah berlaku hari itu yang menyebabkan Zacchaeus mengatakan kata-kata yang tersebut? Maksudnya yang dia sanggup memberikan harta dia kepada orang yang miskin, yang dia sanggup membayar semula kembali kepada orang yang dia telah tipu sebelum ni sebanyak 4 kali ganda. Banyaklah harta ni. Okay. So, kalau kami nak tahu background dia, kejadian tu, kami pulangkan balik pada masa tu. So, semasa kejadian ni,
masa tu dah sampai masa mendekati sama dengan Paskah setiap tahun. So maka banyak orang Yahudi lah yang datang dalam rombongan dari tempat-tempat yang lain ke Jerusalem. Dan mereka yang melalui tempat-tempat tersebut ke Jerusalem adalah bandar Jericho. So di bandar Jericho ni adalah bandar yang diduduki oleh ramai priest sejak zaman dahulu lagi. Tetapi dalam masa Yesus, masa tu dah menjadi tempat perdagangan yang hot sangat lah dan popular. So maka tu tempat itu popular lah untuk memungut cukai. So pemungut cukai, kami tahulah sekarang ni, pemungut cukai ni ataupun publican dalam English pada zaman Roma adalah seseorang pengawal yang perlu mengutip cukai daripada orang Yahudi masa itu untuk membagi kepada official Rome. Okay? So yang apa saya bacakan lah daripada Wikipedia, daripada history, dia katakan pemungut cukai itu jugalah orang Yahudi yang digunakan oleh orang Roma untuk mengutip cukai lah daripada orang Yahudi sendiri. Dan disebabkan macam duit yang datang tu memang lumayan sangat, mereka menjadi tamak lah. Semula-mulanya Kementerian Roma mereka hanya panggil pemungut cukai ni mengutip 0.5% lah. Tapi disebabkan lumayan, so mereka exercise lah kekuatan sendiri untuk kata okay, saya nak banyak sikit. So mereka menyusahkan kehidupan orang sendiri lagi. Okay, so maka daripada buku Desire of Ages dari Sister White, dia katakan pemungut cukai itu mereka ada pelan-pelan rasuah sendiri yang mereka nak ambilkan wang-wang lah yang berlebihan. So memanglah pemungut cukai ni orang yang dihina oleh masyarakat masa tu. Okay, so siapakah lah Zacchaeus yang sangat famous, yang sangat kecil dan pendek yang memanjatkan pokok untuk tengok Yesus. So Zacchaeus bukan sahaja pemungut cukai yang biasa. Okay, so dia seorang pemungut cukai, dia orang Yahudi, dia memungut cukai, dia mengambilkan wang yang berlebihan daripada orang Yahudi, tetapi dia ni ketua pemungut cukai yang kaya raya sangat lah. So kamu dapat fikirlah dan imagine betapa dihina dia oleh orang dia sendiri. Okay, so sebelum Yesus memulakan ministrinya di atas bumi, masa tu John the Baptist kan, Yohanes, dia berdakwah masa tu supaya orang ramai bertaubat, mereka repent lah daripada dosa mereka sendiri untuk dibaptize. So apa yang dicatatkan tentang apa yang dikatakan Yohanes ni dalam Alkitab, kalau kami tengok di Lukas chapter 3 verse 12, dia katakan pemungut cukai mereka yang dengar message bahawa Yohanes panggil mereka berdakwah lah. Okay, mereka tanya kepada Yohanes, Guru, mereka tanya kepada Yohanes, apakah yang harus kami lakukan untuk melepasi hukuman Tuhan? Okay, so Yohanes menjawab mereka kepada pemungut cukai lah, janganlah minta daripada apa yang ditetapkan. So dari sini kami dapat tengok pemungut cukai ni mereka memang dapatkanlah ekstra wang yang berlebihan daripada rakyat-rakyat, iaitu dia against lah hukuman Tuhan, dia macam menipu. So cukai-cukai yang ekstra ni mereka gunakan untuk manfaat sendiri kan, sebabkan tamak. So lagipun selain ajaran Yohanes ni untuk memanggil mereka bertaubat, yang kedua Zacchaeus dia pernah dengar cakap Yohanes ni. Okay, dan kedua Zacchaeus dia sebagai seorang Yahudi, dia memang tahu ajaran Tuhan sejak dahulu lagi dengan hukuman mereka, yang kami dapat tengok daripada Imamat 25 ayat 35 hingga 37. Okay, so secara ringkasnya dia katakan dalam ajaran tu, kalau ada dalam kalangan mereka yang miskin dan tidak mampu menyara hidup, harus anda membantu. Dan selain itu juga sebelum ni Moses pernah katakanlah, janganlah tuntut faedah pinjaman orang miskin. Maksudnya janganlah ambil yang berlebihan. So dari sini kami dapat tahu
Zacchaeus sejak dahulu lagi, sejak membesar, dia memang tahu apa yang sepatutnya dia buat. Tetapi disebabkan ketamakan dia sebagai seorang manusia, dia ikutilah arahan yang tak baik. Dia menipu, dia menjejaskan kehidupan orang lain, lagipun ketua lagi. So, kalau kami tengok dalam kami diri sendiri, kalau kami reflect lah nak belajar, so semasa kami membaca Alkitab, semasa kami mendengar suara Tuhan, mengajar kami tentang cara-cara Tuhan, apa yang baik, apa yang tak baik, adakah kami ikuti pengajaran Tuhan, ataupun kami seperti laki yang kaya yang tidak sanggup melepaskan keinginan yang untuk kekayaan dunia tu. Kami reflect lah sendiri. So, balik kepada cerita Zacchaeus. So, walaupun untuk Zacchaeus, di luar tu dia kaya raya, dia mungkinlah kami tengok hatinya tidak mungkin pernah ditusuk oleh Tuhan disebabkan kekayaannya. Tetapi, kalau kami baca, Zacchaeus mempunyai sebuah hati yang sangat lembut yang Tuhan dapat mengubahkan. So, dia terasa ketidakkelayakannya setelah dengar pasal semasa Yohanes panggil mereka bertaubat. Lagipun sekarang ni Zacchaeus dia terasa sifatnya yang berdosa, yang tamat, yang dihina oleh Tuhan tu. Dia takutkan oleh Tuhan, dia takutkan Tuhan. Hatinya tu dah disentuh oleh Roh Kudus. So untuk dia tu, dia terasa takut. Tapi untuk kita, semasa kami dapat tahu kami dah buat salah, adakah kami terasa salah? Adakah kami terasa takut akan Tuhan? Adakah kami nak ikut pelajaran Tuhan pula? Ataupun keadaan diri sendiri? So, balik kepada insiden Zacchaeus. So, sebelum penemuan Zacchaeus dengan Yesus, baru-baru sebelum tu, yang kabar Yesus menghidupkan semula Lazarus telah disebarkan di sini sana, sampailah ke Jericho, di mana Zacchaeus juga dapat dengar tentang kabar baik. Yesus datang untuk menyelamatkan mereka. So, tadi saya katakan dalam journey dari tempat-tempat lain ke Jerusalem, mereka akan melalui Jericho. So, ada bisikan lah dari rombongan yang sedang travel tu. Dia katakan bahawa Yesus, penyelamat mereka, ada dalam kalangan tu. So, di hati Zacchaeus, harapan yang dinyalakan. Walaupun dia terasa berat disebabkan dosanya, disebabkan perasaan salah, tetapi dia mempunyai harapan bahawa, ingat tak Matius, seorang pengikut rapat Yesus, dia macam pengikut kelima lah. Kelima dia juga seorang pemungut cukai yang dihina oleh masyarakat. So dia ingatlah, okay, so Matius tu, walaupun dia seseorang sinner, seorang yang berdosa, Yesus nakkan dia jadi pengikut juga. Saya lah, adakah Tuhan akan menggunakan saya? So Yesus, dia tahu sekarang tentang kedatangan Yesus, dan disebabkan rasa salah perbuatannya sebagai seorang pemungut cukai yang salah sangat, dia terasa takut. Dan juga walaupun dia terasa ada perasaan nak berubah, tapi dia takut dihina oleh masyarakat. Tetapi harapan dia tu, wait I'm recording a video. Sorry. So hatinya juga memang dinyalakan lah nak melihat juru selamatnya Yesus. So masa tu, walaupun saiz dia kecil dan pendek, apa yang kami bincangkan tadi, dan seluruh jalan raya di Jericho juga tu sesat sangat disebabkan berita kedatangan Yesus ke bandar, Zacchaeus dia juga cuba dengan sedaya upaya. Kalau kami baca dalam Lukas 19 ayat 4, dia katakan dia lari mendahului orang ramai, lalu memanjat sebatang pokok ara supaya dia dapat melihat Yesus yang akan lalu di situ. So kalau kami tengok sini, adakah kami cuba sedaya upaya untuk mencari Tuhan? Kami sendiri dalam masa yang gelap ataupun bila-bila sahajalah, adakah kami menggunakan apa resource yang kami ada untuk mencari Tuhan, untuk melihat Tuhan?
melihat saja. Dan bukan di sebaliknya, semasa kami membuat salah tu, kami lari daripada Tuhan pula. So, yang ini memang lesson yang besar lah kami dapat tengok daripada perbuatan Zacchaeus ni. Nakkan Tuhan banyak-banyak. So, walaupun ada banyak orang di situ, walaupun Zacchaeus masih jauh lah daripada Yesus secara fizikal, tetapi Yesus yang menyelami hati setiap orang tu, dia mengetahui hati Zacchaeus yang menginginkan perubahan. So kalau kami baca dalam Lukas 19 ayat 5 hingga 6, dia katakan, apabila Yesus tiba di situ, dia memandang ke atas lalu berkata kepada Yesus, Zacchaeus, turunlah segera. Hari ini aku mesti menumpang di rumahmu. Dengan segera. So Zacchaeus dia turun dengan segera dan menyambut Yesus dengan kegembiraannya. Doanya dijawablah oleh Tuhan. Dan walaupun ramai orang menyaksikan kejadian itu, terutama Farisi lah, mereka yang benar-benar bad, mereka tu bersungut-sungut. Tetapi kalau kami tengok perbuatan Zacchaeus, kerana hatinya dia lembut, dia menginginkan perubahan, disebabkan cinta Tuhan kepada dia, dia menunjukkan pertukaran yang luar biasa, pertukaran 360 degrees, a complete change dalam sifat, tabiat dan keutamaannya. So Zacchaeus dari saat tersebut, walaupun orang komplain dia, katakan dia berdosa, dia merendahkan diri dan membuat pengakuan awamnya di depan orang ramai sangat. Dia katakan, Guru, saya akan dermakan separuh daripada harta saya kepada orang miskin. Yang apa yang kami belajar di mula-mulanya. Sesiapa saja yang pernah saya tipu, saya akan bayar kembali 4 kali ganda. So dari sini kami dapat tengoklah perubahan yang komplit. Walaupun dia kata dia terasa dia hati dia berdoa, dia cuba dengan sedaya upaya untuk mencari Tuhan. Dia tak takut. Okeylah, mungkin dia takut lah, tapi kami dapat tengok effort dia. Dan juga dia sanggup membuat instantly that change. Dia nak give up harta benda keduniaannya untuk Tuhan. Okay. So kekayaan dunia, harta-hartanya, kewangannya pada masa itu totally menjadi sampah setelah dia mengetahui harta karun yang sebenar, iaitu Yesus. Dia mengenakikan kehidupan yang baru, kehidupan yang suci, kehidupan yang diluluskan oleh Tuhan. Dia tidak pedulilah apa orang lain katakan selain dia dapatkan Yesus. Dia gembira memberikan kehidupannya kepada Tuhan dan bukannya simpan harta kewangan secara mementingkan diri sendiri. So Yesus katakan setelah dia mengaku dosanya, pada hari ini Allah telah menyelamatkan kamu dan keluargamu kerana kamu juga keturunan Abraham. So dari sini kami dapat tengoklah daripada cerita Zacchaeus, kebahayaan jika kita mengutamakan harta-harta benda kehidupan ini tanpa nak memberi, tanpa nak menggunakan pemberian Tuhan untuk menolong orang lain. Dan kalau kami dikontrol lah oleh harta benda, kita juga akan seperti pemungut cukai yang menipu orang lain dan mengingkari arahan Tuhan. Kami juga belajar perubahan hati tidak mustahil untuk Tuhan. Ada dalam ayat yang kami katakan tadi, hal ini mustahil bagi manusia. Sorry tadi ada gangguan sikit. Tapi untuk continue, tadi kami katalah kalau kami dikontrol oleh harta benda tu, kami akan sepertilah pemungut cukai yang akan menipukan orang lain dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang tidak baiklah untuk kepentingan sendiri. So kami juga belajar bahawa perubahan hati ini memang tidak mustahil langsung dari Tuhan. Hal ini yang mustahil kepada manusia tidak mustahil bagi Allah, kerana Allah dapat melakukan segala perkara. So cerita sikit, sebelum saya menjadi Kristian, dunia saya gelap sajalah.
Dan walaupun dari segi kewangan ni keluarga saya memang diberkati lah. Mula-mula memang susah, tapi lepas tu ada akses. Tetapi saya diberikan ajaran lah bahawa saya perlu menjadi kaya untuk menjadi orang gembira. Tapi fahamlah sebab ibu bapa saya juga datang daripada keluarga yang sangat miskin. So, tetapi saya mempunyai tabiat ataupun sikap untuk menyimpanlah apa yang baik untuk diri saya sendiri saja. So, kehidupan saya terasa memang pahit lah. Masa tu saya cuba mencarilah kegembiraan daripada membeli apa-apa saja. Baju cantik, beg mahal, makeup lah, benda-benda yang trendy lah, tengok Instagram semua tu. Tetapi saya terasa lah memang hati saya kosong. Memang kosong sangat. Dan saya tak faham. So meskipun di sekolah mendapatkan result yang baik, lecturer semua mereka puji-puji, tetapi untuk apa? Untuk menggembirakan manusia ke? Untuk kesombongan sendiri ke? Pengiktirafan orang lain? Memang tidak bermakna lah. Dan masa tu saya ada depression, banyak-banyak faktor lah. Tapi memang hidup saya memang kosong sangat. Saya bersikap tamak, saya pentingkan diri sendiri, saya tak nak share, tak nak memberi, tak nak menolong, simpan untuk sendiri saja. Tetapi lepas mempunyai Yesus dalam kehidupan saya, kehidupan saya berubah 360 degrees. Memang saya belajar menyimpan wang untuk benda-benda lain, untuk church, untuk pandu kereta, untuk memberi makanan, beri apa-apa sajalah yang boleh berikan. Dan dah hampir 3 tahun menjadi Kristian, memang Yesus mengubahkanlah kehidupan saya. Dan saya tak pernah lah menjadi, I've never been so happy before. So persoalan kepada anda juga sekarang ni. So apakah sumber kegembiraan anda? Dari harta dunia, wang, kerja, ataupun mengikuti cara Yesus untuk memberi kepada orang lain? Apa-apa saja yang kamu boleh berikan. Suara yang merdu untuk menyanyi di church, menyanyi untuk orang lain, talent untuk masak di gereja, memberikan masa anda, meluangkan masa anda untuk membuatkan sesuatu untuk orang lain. Kita perlulah ingatkan bahawa Tuhan nak mengajarkan kita untuk memberi dan memberi, bukan kerana Tuhan nakkan kami menjadi miskin, tetapi sikap inilah yang dan cara hidup ini yang dapat menolong kita untuk menguatkan relationship kita dengan Tuhan, supaya selain dapat yakin kepada pemberian Tuhan untuk sustainkan kita, tetapi kami dapat percaya dan dapat memahami cinta Tuhan kepada kita, sebab Dia berikan Yesus kepada kita sampai Tuhan sanggup mati. So apakah yang kami perlu buat? Kami perlu belajar kan? Dan sifat ni juga macam sikap pemberian ni lah, dia dapat menolong kita melepaskan sikap pentingkan diri sendiri. Dan melalui tabiat memberi, kita ni belajar tentang nilai saling bergantung. Dan saya teringatlah semasa typekan ini, semasa tu Brother John dan Sis tu memberikan buah kundur tu. Terima kasih. Dan walaupun saya sendiri belum start kerja lagi, tetapi saya yakinlah dengan apa yang Tuhan janjikan dalam Matius 6:33, yang katakan, utamakanlah kerajaan Allah dan serta perbenarannya, dan semuanya itu, yang basic needs itu, akan diberikan kepadamu. So apa sekarang yang Tuhan katakan kepadamu untuk diberikan kepadanya, so God can use you to give more to others? Adakah anda sanggup? Saya berdoa agar melalui khotbah ini, kami sangguplah memberikan hati kami dengan sepenuhnya kepada Tuhan, agar Dia dapat menukarkan hati kami hari ini seperti Zakius. Dan supaya kami juga mempunyai pengalaman lah yang praktikal untuk live a Christian life, untuk memberi dan memberi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, I really thank you for this privilege to be able to learn about the joy of giving. And melaluilah cerita Zakius kami ini dapat melihatkan kegembiraan untuk memberi.
terutamanya selepas kami dapat tahu sikap kami yang tamak, menukarkanlah hati kita ni yang selfish, agar Tuhan dapat memudahkan kami untuk serve you better. So help us, Lord, change our hearts. Thank you, Father, for listening. In Jesus' name we pray. Amen. Ya, amin kepada pelajaran khotbah kita pada hari ini, iaitu memberi dengan sukacita oleh Sis Kendall. Nah, memberi ini adalah satu penata layanan kita sebagai seorang Kristian, dan hari ini kita dapat mempelajari bagaimana untuk memberi dengan sukacita setelah kita mengenali, mempelajari tentang pemberi agung kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus telah pergi ke dunia ini, telah turun ke dunia ini, meninggalkan kemuliaannya, kelimpahannya di sorga, semata-mata untuk mati bagi kita, bagi menjanjikan untuk memberikan kehidupan kekal kepada semua orang. Nah, untuk menutup kebaktian khotbah kita pada hari ini, doa pembuka penutup akan dilayangkan oleh Saudari Ermiza. Selamat Sabat, stay safe, stay healthy, and God bless. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan atas kesempatan hari Sabat-Mu ini untuk kami dapat memuji nama-Mu, kami dapat mendengarkan firman-Mu, memenuhkan kelaparan kami akan firman-Mu Tuhan melalui khotbah dan firman-firman Engkau yang telah disampaikan oleh Sister Kendall. Terima kasih Tuhan, bantu kami untuk terus bersukacita, untuk memberi kepada semua orang di sekeliling kami, terutama sekali mereka yang memerlukan Tuhan. Tuhan, kami sangat merasa diberkati akan hari Sabat-Mu. Biarlah Engkau terus memimpin kami sepanjang hari ini, agar kami terus dapat menguduskan hari Sabat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati satu persatu kami, Engkau lindungi kami daripada bahaya, terutama pada keadaan sekarang ini, yaitu keadaan pandemik COVID-19 Tuhan. Kiranya kami dilindungi, kami disertai oleh-Mu Tuhan, agar kami tetap boleh mensyukuri atas kenikmatan berkat Engkau Tuhan. Kami tetap boleh terus melayani Engkau Tuhan, walaupun dalam keadaan pandemik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon juga Engkau berkati sepanjang minggu kami, minggu baru yang akan kami nikmati tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau akan terus menyertai kami sepanjang minggu, sepanjang hari-hari seterusnya Tuhan, agar kami terus dapat memuliakan Engkau dalam apapun pelayanan, apapun pekerjaan yang kami lakukan selepas ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami, Engkau sudah memberkati acara kami. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kami sentiasa layak di hadapan-Mu, layak disebut anak-Mu, dan layak untuk terus menjadi berkat kepada semua orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi, karena Engkau sudah mendengarkan dan menjawab doa ini. Pada saat ini saya berdoa dengan hati yang rendah, iman yang percaya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Terima kasih. God bless.